Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pertamanya, marilah kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana kita masih lagi diberi kesihatan, kerana dengan izinnya kita masih lagi bernafas pada hari ini, memandangkan negara kita pada hari ini terjebak dengan virus ataupun lebih dikenali dengan coronavirus ataupun COVID-19. Oleh itu, kerajaan telah menjalankan Perintah Kawalan Pergerakan ataupun lebih dikenali dengan stay at home. Sahabat-sahabat sekalian, apakah tindakan kita untuk sama-sama bersama berganding bahu dengan kerajaan? Adakah kita masih berfoya-foya? Adakah kita masih ke situ ke sini, berpusu-pusu di hypermarket, berpusu-pusu di situ sini, pergi ke Nuri, pergi ke mana sahaja? Adakah kita ingin membawa virus itu pulang ke rumah? Sahabat sekalian, renunglah, fikirkanlah anak-anak kita, keluarga kita. Hari ini saya ingin berkongsi sedikit sebanyak berkaitan dengan kesihatan. Sahabat-sahabat sekalian, mengubati lebih teruk ataupun mencegah lebih baik daripada mengubati. Cegah dulu, barulah kalau dah ubat, kalau kena dulu baru nak ubat, payah nak sembuh. Gitulah senang kata sahabat-sahabat. Sahabat-sahabat sekalian, beginilah satu, apabila kita ni berada ataupun kita diberi kesihatan, kita berasa selesa, kita dapat memberi tanggungjawab kepada keluarga kita. Tapi sekiranya kita diberi pangkat, diberi harta yang bertimbun-timbun, diberi harta yang banyak, diberi pangkat, diberi darjat, tetapi kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu sahaja ujian yang Allah berikan kepada kita, iaitu sakit. Masa itulah baru kita terfikir bahawasanya ya Allah, nikmatnya sihat itu. Masa itulah kita fikir, tidak lain dan tidak bukan, kita akan berfikir, ya Allah, ruginya aku tidak menjaga kesihatan itu. Sebab itulah Islam mengajar kita supaya kita menjaga kesihatan itu. Kerana kesihatan itulah punca segala-galanya. Tapi hakikat kita pada hari ini, kita mengejar kesihatan, kita mengejar kesihatan. Tetapi yang lain macam mana? Tapi kalau kita hanya mengejar kesihatan sahaja, yang lain kita lalaikan, tak jadi juga. Tak jadi juga, sebab hadis riwayat Al-Bukhari ada menyebut bahawasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, ada dua perkara yang manusia sering lalai. Yang pertamanya nikmat sihat, yang keduanya nikmat lapang. Ni Nabi sebut, bukannya saya sebut. Benda ni Nabi sebut bahawasanya kita manusia ni, kita mudah terjebak dengan kesihatan. Kita tak cara kesihatan dan juga masa lapang. Masa sihat kita tak cara, masa lapang juga kita tak berapa nak cara. Bila kita terkena, itulah barulah kita berasa nikmat tu penting kepada kita. Sebab itulah kita kena jaga nikmat sihat tu ataupun nikmat lapang tu, kita kena jaga sepanjang hayat hidup kita. Tapi jangan pula kita terlalu jaga ke nikmat sihat kita tu, kita terlalai benda lain. Kita terlalai ibadah kita. Kita terlalai tanggungjawab kita. Dan juga jangan pula bila kita diberi ujian sakit, kita jangan mengatakan ya Allah itu merupakan bala. Na'udzubillahi min zalik. Itu hanyalah satu ujian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabat sekalian, ingatlah itu ujian daripada Allah, bukan bala. Ujian mungkin Allah nak uji kita. Sebab apa? Sebab kita ni terlalu alpa. Sebab kita ni terlalu melakukan dosa. Sebab apa? Sebab kita dah ingat bahawasanya Allah ni pencipta kita. Kita terlalu ke arah duniawi. Jadi Allah uji kita dengan sedikit
ujian, iaitu sakit. Jadi di situlah sebabnya Allah nak uji kita supaya kita ni ingat pada Dia. Kita ni ingat bahawasanya sihat itu penting. Dan yang keduanya, Allah uji kita sebab sebelum ini kita telah leka sangat. Jadi Allah pun uji kita dengan cara lembut. Kita dah endok, kita buat tahu tak tahu, ataupun kita senang kata biar tak apa, sikit je. Tapi kita bila Allah uji dengan keadaan yang berat sedikit, bukan berat banyak pun, berat sedikit, kadang tu barulah kita sedar, ya Allah, rupanya lama ni Allah tunjuk dah pada aku. Jadi perkara inilah sebabnya ujian itu Allah turunkan supaya hamba Dia tidak leka, sahabat-sahabat. Tak ada benda lain pun. Allah uji pula dengan kemampuan seseorang itu. Ayat Quran ada menyebut la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebankan hamba Dia melainkan dengan kesanggupan dia. Maknanya Allah uji tu, Allah tahu dah tangan mana kita seseorang tu secara betul lah diuji. Dia tak akan uji lebih daripada kemampuan seseorang itu. Jadi sama-sama itu saya ingin berkongsi kepada sahabat-sahabat juga, kita ni ada beberapa Rasulullah tinggal pesanan kepada kita bahawasanya kita kena rebutlah 5 perkara sebelum tibanya 5 perkara. Apa benda yang kita perlu rebut 5 perkara itu? Adakah harta? Adakah kecantikan? Yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawasanya 5 perkara itu adalah yang pertamanya, masa muda. Rebutlah masa muda kita. Jangan dah sampai tua baru kita nak rebut orang muda, baru kita nak nyesal. Kita tambah, Allah minta pada kita ataupun Rasulullah dah bagi tahu kepada umat Dia bahawasanya rebutlah masa muda sebelum tibanya masa tua. Yang kedua, rebutlah masa sihat. Ni sihat ni terlalu penting ni. Sebab apa? Dengan sihat ni lah Rasulullah kata kita boleh beribadah, kita boleh melakukan amal soleh, kita boleh melakukan tanggungjawab kita kepada keluarga sebelum tibanya masa sakit kita. Kita dah sihat semua ni, kita ada kejumpa dengan sakit. Yang ketiganya, kita rebutlah masa kaya kita. Masa kaya itulah kita jangan lupa kepada pencipta kita. Kita jangan lupa kepada pemberi rezeki itu sebelum tibanya masa kita miskin. Dan yang keempat, masa lapang. Rebutlah masa lapang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menyebut masa lapang, bahawasanya masa lapang kita itu kita penuhilah dengan perkara-perkara yang berfaedah, perkara-perkara yang boleh membawa kita ke jalan kebenaran sebelum tibanya masa sempit. Masa sempit ni semua orang akan lalui, walaupun sikit, walaupun kecil, maknanya semua orang akan lalui. Dan yang terakhir, hak kita paling takut kali, rebutlah, Nabi kata, masa kita hidup sebelum tibanya masa kita mati. Jadi perkara-perkara inilah yang perlu disebut oleh Rasulullah, yang perlu kita jadikan benda ni, ambil iktibar kepada kita. Kalau sebelum ni kita leka, kita kena rebut balik. Jadi saya rasa sekadar itu saya akhiri tazkirah pendek saya pada hari ini dengan sepotong ayat yang berbunyi, ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fi suduri wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Maksudnya, wahai umat manusia, telah datang kepadamu pengajaran daripada Tuhanmu dan penawar bagi penyakit yang ada di dalam dadamu, dan petunjuk serta rahmat dari orang yang beriman. Dengan itu, saya menyeru, saya mengajak sahabat-sahabat, berpesan-pesanlah menjaga kesihatan, berpesan-pesanlah kepada sahabat-sahabat dan juga keluarga supaya kesihatan itu segala-galanya, mencegah lebih baik daripada mengubati. Akhir daripada saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita jumpa lagi.